Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita. Adakah kita sambung perkataan kita daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang khususnya di mana sesi yang lalu kita pada ayat 134 ya. Sesi hok sebelum ni lah, pasal hok last hari tu anak tak datang, lupa nak WhatsApp haji. Anak kat kampung, balik kampung 5-6 hari, anak balik hari Senin tu hari Ahad, malam Ahad tu datang 6 hari lah, lupa nak WhatsApp. Kita tak ada tu, cuti kan. Ni bulan 2 cuti lagi ya. Sekolah 5 minggu, cuti lagi sebulan. Tak tahu dah balik tidak. Dah balik pun mungkin tak tahu dah kot hujung bulan 2 kot. Cuti 8 bulan 2 sampai bulan 3, awal bulan 3. 4 minggu lah cuti, 4 minggu. Ada kot tanya balik ke tak tahu lah kan, tengok lah. Kalau tak ada tu ya. Bukan selalu penting sekala ya. Kalau anak tak ada tu, kalau anak tak datang tu dia tak ada tu. Okey, baik. Malam ni kita nak baca ayat yang ke-135, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi ni tuan-tuan, kalau seorang disebut sebagai Yahudiyun ya. Kalau ramai Yahud. Nasrani kalau seorang Nasrani ataupun Nasraniyun. Kalau kita baca mati Nasrani, kalau hidup kan Nasraniyun. Kalau ramai Nasoro ya. Yahudi adalah pengikut Nabi Musa AS. Nasara adalah pengikut Nabi Isa AS. Baik. Yahudi English kita panggil Jews ya. Nasara kita panggil Kristian. Mereka berkata, dua buah ni lah ya. Kunu hudan au nasara. Kunu, hendaklah kamu jadi. Kalau seorang, kun. Kalau ramai, kunu. Itu bahasa Arab lah ya. Ada kelas bahasa Arab sini? Jarang Majlis suruh ada kelas bahasa Arab ni. Kalau ada pun sekejap je. Banyak tempat saya tanya kan, ada ustaz sekejap, tu dah tak ada. Dan saya personally pun last 10 years saya ada buat kelas bahasa Arab di surau kawasan 4 dulu lah kan. 3-4 kelas je. Mula-mula 15 orang. Lepas tu 10 orang. Lepas tu 7 orang. Lepas tu 5 orang. Lepas tu 3 orang. Lalah kita kedai kopi lah. Nak kelas apa lagi setakat 2-3 orang kan. Tak tahu lah kan. Padahal saya ajar basic-basic tu. Mula dengan Al-Fatihah dulu. Bismillah. Apa uraiannya dia suruh bahasa Arab. B tu apa? Bis tu. B tu. B ismi. B ismi. B tu haraja. Basic-basic je kan. Ya. Tapi basic pun kalau kita zero susah juga kan. Ya. Tapi tak apa ya. Sikit-sikit kita sentuh lah ya. Supaya kita ada idea.
kun satu maksudnya jadilah. Untuk seorang lah. Bila kita nak kata seorang, kita kata kun. Ya. Macam Nabi kata, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan, fatahli. Hadis Al-Hakim, disahihkan oleh beliau daripada Ibn Abbas. Kata Nabi, kun aliman. Seorang lah. Kamu, yang ni seorang. Kita cakap kat seorang kan, kun. Aliman. Ya. Jadilah kamu seorang aliman, orang yang alim. Ya. Au muta'alliman, orang yang belajar. Au mustami'an, orang yang mendengar. Ya. Kalau alim, orang yang ada ilmu lah ya. Kalau muta'allim, makna orang yang belajar. Ya. Ada buku, ada nota, ya. Ada pensel. Au mustami'an, ataupun tukang dengar saja. Tuan-tuan hak nombor 3 kot. Buku tak ada, pensel tak ada, tak ada telinga aja. Mustami'an, dia tak panggil muta'allim tu kalau ikut kan. Tapi tak apalah kan. Level nombor 3, alim, muta'allim, mustami', ya. Au muhibban, alim pun tidak, muta'allim pun tidak, alim tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak, tapi muhibban, orang yang suka pada orang alim, ya, atau suka pada orang yang belajar, atau suka pada orang yang mendengar. Maksudnya dia berkawan, melazimi, ya, mungkinlah ya. Dan Nabi kata wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, bersama-sama dengan puak-puak tu pun tidak, ya. Fatalik, maka kamu akan binasa, ya. Dia tu dia ada isu sikit, dia sudut sahih dan dhaif. Tapi nak cerita kun tu lah. Tuan-tuan baca Yasin, ayat akhir sekali, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masa kun tu niat nak gapo? Aku nak bla bla bla. Ya, aku nak kaya. Aku nak sihat. Aku nak anak ramai. Aku nak jadi fungsi surau. Niat masa kun tu lah. Ya tak? Ada orang ajar begitu. Tak ada kena-mengena. Ayat tu Allah Ta'ala nak bagi tahu betapa berkuasanya dia. Sesungguhnya innama amruhu, urusan Allah, idza arada syai'an, bila Allah Ta'ala nakkan sesuatu, ayaqula lahu kun fayakun, Allah Ta'ala kata saja jadi maka jadilah. Ayat ni nak sebut akan kuasa Allah. Tak ada maknanya kita niat waktu tu, doa waktu tu, maka Allah Ta'ala kun. Tak ada lah. Tak ada kena-mengena. Macam-macam ya. Jadi kun jadilah kamu untuk satu perkara lah, atau seorang ya. Tapi kalau kunu maksudnya ramai lah ya. Nak cerita tu je. Kun seorang, kunu ramai ya. Jadi mereka ni kata kunu, kamu semua kena jadi Hudan, Yahudi, au Nasrani. Maksudnya orang Yahudi kata ke puak dia, mu kena jadi orang Yahudi, ya. Orang Nasrani pula kata mu kena jadi orang Nasrani. Biasalah tuan-tuan, setiap kumpulan dia akan sentiasa nak suruh orang ikut kumpulan dia. Betul tak? Satu-satu grup dia memang akan nak orang follow, orang ikut grup dia. Of course lah, satu-satu aliran, satu-satu mazhab, dia nak orang ikut aliran dan mazhab dia. Dan same goes to agama yang berbagai ni lah. Orang Yahudi nak suruh orang ikut agama Yahudi, orang Nasrani nak suruh ikut agama Nasrani, bagi mereka betul. Orang Hindu nak suruh orang ikut Hindu, ya. Orang Buddha nak suruh ikut Buddha atau jadi Buddha. Masing-masing akan sentiasa cenderung kepada kelompok masing-masing. Dan of course orang Islam pun nak orang ikut Islam, jadi Muslim. Kalau dia non-Muslim, jom masuk Islam. Memang macam tu, betul tak? Kita akan sentiasa menyokong, mengangkat dan melebih-lebihkan kumpulan kita berbanding kumpulan yang lain.
Grup kita lah, ada grup kita. Surau pun dia ada grup-grup dia juga. Masjid pun sama juga tuan. Ni grup Nazi pengurusi. Ni grup timbalan pengurusi Nazi. Dia macam tu tuan. Kita pun menguruskan surau masjid juga dulu kan. Memang ada grup-grup tu. Betul tak? Okey tak ada grup-grup macam tu? Okey ke tak okey? This is the nature of human being. Hadha min tabi'atil insan. Ini benda biasa manusia ni. Dia akan ada sentiasa grup-grup tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu. Dan Islam tidak melarang. Dia masing-masing dia ada something in common, Mak Saleh kata kan. Benda yang dia suka, dia akan ikut tu kan. Takkan tuan-tuan dapati dalam satu-satu komuniti, satu-satu kelompok, satu grup aja, tak ada. Surau ada grup masing-masing, penduduk ni ada grup masing-masing, betul tak? Taman ni pun ada grup masing-masing. Ni grup buat ni grup buat ni grup ketua kampung, ni grup untuk penggawa. Ya. Okey je. Janji wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Semua kena berpegang pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Ya. Berkelompok tidak apa, berbeza, berkumpulan tidak mengapa, bermazhab dan beraliran tidak mengapa, tapi asal dan basisnya mesti kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit sebanyak perbezaan tu benda biasa. Bahkan manusia memang dicipta di atas dasar-dasar perbezaan. Kalau manusia ni satu pattern saja, susah juga tuan ya. Semua orang suka nasi ayam belaka. Habis tu siapa nak makan nasi berani? Orang berniaga nasi berani tak untung lah, rugi lah. Tak? Mu suka nasi ayam, aku suka nasi berani. Mu suka misu, aku suka mi tom yam. Awak suka teh tarik, saya suka kopi o. Ya. Tuan buat memang berbeza-beza. Hak ewa keduniaan baik, hak ewa agama pun baik. Mana ada dalam agama ni satu pendapat? Ada tapi tidak banyak. Yang disebut sebagai ijma'. Pasal tidak boleh berbeza sama sekali. Semua ulama sepakat tuan. Semayang fardu 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Betul tak? Takkan ada orang yang kata semayang fardu ni 4 waktu, 3 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dengan Subuh tak fardu. Ya tak? Tidur awal pun tak apa, lepas Maghrib tidur, tak payah semayang Isyak. Subuh bangun lewat pun tak apa. Tak akan ada orang kata begitu. Kerana nanah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, qaulan wa fi'lan, kata-kata baginda dan praktikal. Tak ada jalan untuk seseorang itu mengeluarkan pendapat semikian. Of course lah, tidak ada jalan untuk mereka berselisih dalam hal itu. Ijma' qat'i, very clear one. Tapi dalam soal-soal yang lain banyak khilaf. Tu kata begini, ni kata begini, betul tak? Orang tanya kita, Ustaz, macam mana semayang sambil duduk atas kursi? Ya tak? Saya dengar Ustaz ni kata begini, Ustaz ni pula ajar begini. Mari Ustaz nombor 3 pula ajar lagu lain pula. Allah. Pasal manusia kan. Dan benda tu pun tak ada satu nas yang betul-betul qat'i yang boleh dipegang. Pasal Nabi pun tak semayang atas kursi. Nabi semayang duduk atas lantai. Ya tak? Jadi menyebabkan ada beberapa pendapat. Sebab tu saya kalau orang tanya buat semayang duduk atas kursi, 3 model saya beritahu. Betul tak? Kebiasaannya orang boleh berdiri dah rokok, cuma sujud je tak boleh. Oh, sakit lutut lah. Ya tak? Biasanya begitulah. 3 model tuan. Ya. Qiyam dengan rokok kena buat macam biasa lah sebab dia boleh buat. Tapi tang sujud tu macam mana? Tak kursi. Model pertama kata sujud atas kursi, boleh aja. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud tu sujud atas kursi. Sujud sambil duduk lah. Apa? Tu nombor 1. Nombor 2 pula kata hak nombor 1 ni banyak juga ada ajar Dr. Zul Al-Bakri, mufti wilayah, dalam fatwa beliau. Baru-baru ni dia mengajar di Kubu Gajah, datang ceramah, tak baru-baru ni lah, 2-3 years ago lah.
Dia ajar benda yang sama. Ya. Dia pun ada keluarkan risalah tentang solat di atas kerusi bagi orang yang uzur. Ya, dia jual kot risalah, saya tak ingat. Buku kecil lah yang dia, sebab lepas dia mengajar tu dia suruh orang belilah buku tu. Pasal orang tanya pasal duduk atas kerusi kan. Tak silap saya lah ya. Bakal fatwa-fatwa negeri kita, fatwa Jakim ajar begitu. Dalam ismah. Fatwa Perlis macam tu juga. Ruqyah macam biasa, rokok macam biasa, sujud di atas kerusi. Perlis macam tu juga. Tak? Oh, Perlis Wahabi Ustaz. Perlis ahli sunnah juga. Apa pula? Jadi, ya. Itu model nombor 1. Model nombor 2, qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud sambil rokok, cuma lebih rendah daripada rokok. Pula dah. Duduk atas kursi hanya duduk antara 2 sujud saja. That is the second model. Hak tadi harus. Mana tak harusnya, pasal banyak fatwa begitu. Hak ni pun harus juga. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tokoh besar mazhab Syafi'i, ajar dalam buku beliau Fathul Bari. Ya. Dan disebut juga dalam beberapa fatwa tertentu yang saya lihat. Ajar begitu. 2. Hak mana tuan-tuan buat? Siapa sebenarnya atas kursi sini? Saya ingat banyak orang buat sujud atas kursi dah kan. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud baru atas kursi. Banyak orang buat begitu. Tapi kalau dia buat the second model pun, that is okay. Boleh buat. Dah ada ulama besar ajar begitu. Ya tak? Model yang ketiga, ada juga. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa. Sujud tu, yang pertama secara rokok, tapi lebih rendah daripada rokok. Ya? Sujud selepas pada tu baru sujud atas kursi. Oh, macam tu pula. Dia beza-beza pula. Adalah alasan masing-masing. Tapi nak cari satu nas yang betul-betul spesifik dalam bab ni tak ada. Model nombor 1 ke, model nombor 2 ke, model nombor 3 ke, semua pergi pada satu nas. Nabi kata salli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa ala jambin au mustalqiya. Hadis Bukhari daripada Umar bin Husain. Nabi kata semayalah kamu berdiri, kalau kamu tidak mampu lah keadaan duduk, kalau kamu tidak mampu lah keadaan baring atau melentang. Ya. Itu hadisnya. Faham macam mana pun. 3 model saja berlaku. Nak buat mana Ustaz? Tak ada lebih antara satu dengan yang lain. Semua adalah ijtihad. Semua adalah pendapat masing-masing di kalangan ulama-ulama kita, baik yang klasik ataupun kontemporer. Ya tak? Masalah ni kata hak nombor 1 tu tak boleh sujud atas kursi, sebabnya bla 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 bla. Hak nombor 2 pula kata tak boleh sujud sambil rokok, kena sujud atas kursi lah. Sujud ni rukun duduk. Sembayang ni ada rukun berdiri, ada rukun duduk. Rukun berdiri ialah qiyam, rokok dan i'tidal. Rukun duduk pula ialah sujud, duduk antara sujud dan tasyahud. Jadi sujud kita tak lewat macam biasa, sujud saja di atas kursi kerana itu rukun duduk. Kenapa nak kena sujud sambil berdiri pula? Macam. Ya tak? Ya. Jadi kata tak boleh. Ya. Sujud sambil rokok tak boleh dia. Kena sujud atas kursi. Jadi macam-macam lah ya. Hak ni pula kata sujud kena sambil rokok dah, sebab Nabi kata kalau tak mampu berdiri baru duduk. Ni awak boleh berdiri kan? Awak kena rokok sambil berdiri, awak kena sujud sambil berdiri ya. Lebih kena daripada rokok. Rasa macam tu kan. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Benda-benda furak ni kita tak perlu nak pekerah sangat kita ajar saja. Dan terpulang kepada ilmu, dapat amalan masing-masing. Jadi kalau kita amal tu okey tu, go for it. Cuma kita boleh belajar lah, dapatkan ilmu-ilmu tambahan, pendedahan baru ya. Dan nak menambahkan keyakinan kita di atas apa yang kita amalkan, itu saja. Ya. Ada kalanya hak ijma' tu tak ada pertikaian lah, mesti kena buat semua. Semalam waktu mana ada orang kata tak wajib, tak fardu, semua kata fardu, tapi hak lain tu, hak furak-furak tu. Ya. Dia hak betul-betul kita kena berpegang ialah hak betul-betul sepakat. No
disagreement, tak ada khilaf langsung. Tapi kalau ada khilaf sikit sebanyak, ada perselisihan di sana sini, walaupun bukan kata 50-50, 70-30 kok, 80-20 kok, 90-10 kok, hatta kalau 99.9999, tiba ada seorang aja yang berbeza, masih dianggap sebagai khilaf, ketidaksepakatan, dan mesti diraikan walaupun kita tak ikut pun. Ya. Tadi orang tanya, Ustaz, qada semayang fardu ni macam mana? Dulu-dulu kita tak pernah dengar, sekarang kita dah dengar. Kata semayang fardu kalau ditinggalkan dengan sengaja, kita tak payah qada. Oh, Wahabi ni. Kikit Wahabi ya. Isu fiqh, hal ni semua orang tahu kalau orang belajar ini. Memang majoriti mengatakan bahawa wajib qada. Tapi segelintir kata tak wajib qada. Ya. Ataupun kita kata ulama sepakat semayang ni kalau ditinggalkan tanpa sengaja mesti qada. Ada juga kau semayang ditinggalkan tanpa sengaja. Ya. Pukul 12 tidur. Jaga-jaga pukul 5. Terlepas zuhur. Itu dipanggil meninggalkan solat tanpa sengaja. Tak sengaja, tertidur kan. Ataupun terlupa. Busy sangat hari ni. Hulu gilir. Lalah, Allah aku zuhur tak semayang lagi. 44 dah. Allahu Akbar. Baru teringat dengan azan tu. Allah aku zuhur tak semayang. Tak pernah berlaku tuan-tuan. Saya berlaku. Tapi tak banyak kali lah. Sekali dua je kot. Ya, ni pun dah lama tak terlupa ni. Tapi sebelum ni ada terlupa tuan-tuan. Zuhur tak semayang lagi. Dia ingat semayang dah. Ya. Pasal kita biasa semayang di awal waktu. Kalau tak berjemaah pun. Yalah, zuhur kita duduk di sekolah lagi kan. Ya. Jadi kadang kita ingat kita semayang dah, rupanya kita tak semayang lagi. Lah, balik relax je buat tak reti. Ya tak? Baring apa gitu. Ini bila dah azan-azan baru ingat, aku tak semayang lagi lah. Itu dipanggil tertinggal tanpa sengaja. Tertidur, terlupa dan seumpamanya. Hak ni wajib qada tuan-tuan. Maksudnya bila kita ingat ataupun kita terjaga pada tidur, aku tak solat lagi. Solat lalu. Pasal ada hadisnya, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha iza zakaraha aw intabaha ilaiha. Hadis Bukhari daripada Anas bin Malik. Nabi kata siapa-siapa yang tertidur daripada solat atau terlupa. Pasal manusia ni memang dia tidur. Kalau dia tak tidur, dia bukan manusia. Ada kata kawan tu 20 tahun tak tidur, kerja dia ibadah saja. Siapa tu? Becek dia tu. Manusia ke takut bunian ke apa kan? Kalau manusia dia mesti tidur. Tapi mungkin ada juga orang tak tidur, kita tak tahulah kan. Jenis-jenis yang extraordinary ni yang tak sama dengan orang lain mungkin ada juga. Jadi Nabi kata kalau tertidur, pasal manusia suka tidur dan once a while dia akan terlepas ya. Ataupun terlupa, sebab manusia memang lupa. Atau perkataan insan daripada nisyan. Insan ni daripada nisyan, lupa ya. Nabi pun lupa, kita lebih-lebih lagi lah. Kebiasaan dua sebab ni lah yang menyebabkan kita miss solat, terlupa ya. Dan Nabi pun pernah terlupa tuan-tuan ketika peperangan sehingga terlepas semayang asar, dah tenggelam matahari, baru sahabat beritahu, kita tak semayang lagi lah ketika peperangan Khandaq. Ya. Terlupa juga. Tertidur. Nabi pun ada 2 atau 3 kes tertidur daripada semayang subuh, bangun-bangun dah bangkit, matahari dah naik. Bukan sekali, bukan 2 kali, more than that, 3 or 4 times. Ada yang sahih. Saya ulama faham benda ni. Tapi ketika Nabi bermusafir lah, dalam ketika bermukim Nabi tak pernah miss. Ni ketika musafir, dan sebagian besar pemusafiran Nabi ialah kerana peperangan. Of course lah dia penat, letih dan seumpamanya, terlepas ya. 2 sebab ni biasa kan. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang tertidur atau terlupa sehingga dia meninggalkan solat, maka hendaklah dia melakukannya bila dia jaga atau dia teringat. Ada hadisnya. Betul lah, mak sepakat. Tertidur atau terlupa, whatever reason, mesti semayang, wajib, sepakat para ulama, kena qada ya. Maksudnya bila kita ingat saja, ambil wuduk semayang. Bangun tidur saja, ambil wuduk semayang. Jangan tangguh-tangguh pula. Biar dulu lah, tak boleh, kena semayang dulu ya. Ulama sepakat wajib semayang. Cuma mereka berbeza, kita nak panggil semayang ni semayang gapo.
Adakah ia ada tunai ataupun dia qada? Sebagai ulama kata qada. Hak kita semayang ni dikira qadaan. Kenapa dikira qada? Sebab dia di luar waktu. Tak boleh kata tunai. Tunai-tunai dia dalam waktu. Bila dah lepas waktu, kena sebut qada. Tapi sebagian lain kata, ia tetap tunai. Walaupun di luar waktunya. Kerana Nabi sebutlah hadiah lain, wazalika waktuha. Bila kamu ingat, kamu solat, itulah waktunya. Ala kuliah mereka sepakat semayang tetap kena semayang, cuma mereka berbeza dari sudut ibarat dan term saja. Nak kata qada ke nak kata ada, tapi semayang tak kena semayang. Kalau terlupa jenis-jenis macam tu. Tapi kalau dengan sengaja memang tak semayang lah. Tak nak semayang, tinggal semayang, ya, deliberately, sengaja, intentionally, memang tak semayang. Ulama tak sepakat. Majoriti kata memang kena qada. Ya, Hanafi baik, Maliki baik, Hambali baik, Syafi'i baik. Dan saya ingat 99.99% lah kena qada. Dia guna hadis yang sama. Kalau terlupa dan tertidur kena qada, maksud kena semayang juga. Apatah lagi kalau tertinggal dengan sengaja, dia panggil qiyasul aula, qiyas yang ringan kepada yang lebih berat. Betul tak? Logically, kalau kita terlupa atau tertinggal dengan sebab tidur, kena buat. Kalau dengan sengaja, lebih-lebih lagi tak? Logically macam tu lah, sebab itu disebut sebagai qiyas. Ya, analogi akal. Betul dah tu. Ya. Sementara Nabi sebut dalam hadis yang lain, walaupun hadis tu nak buat puasa. Ya, ada seorang perempuan ni, dia kata, wahai Rasulullah, hadis Ibn Abbas, ya, dasar Muslim tak silap, mak aku ada tinggal puasa nazar, dia mati dah. Macam mana? Nak kena buat ke tak? Nabi kata, sumi anha, kamu kena puasa bagi pihaknya. Puasa ni yang untuk makmu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, lau kana ala ummiki dainun, hal anti qadiyatuhu? Kalau makmu ada hutang, adakah mu akan melunakkan hutang mak kamu setelah dia meninggal? Dia kata, na'am, ya Rasulullah. Memanglah kalau mak bapak kita mati, kita kena lasaikan hutang dia. Kalau dia ada harta, kita bayar hutang dia dulu, after that faraid. Betul tak? Kau faraid lalu dah, nanti dulu, relax dulu. Memang harta orang mati ni kena disegerakan tuan-tuan, jangan duduk tangguh-tangguh sampai bertahun-tahun. Saya banyak kes ni, hatta saya personal experience dengan my own family pun benda ni berlaku. Ya, baik di pihak bapa saya, baik di pihak mak saya, duduk tangguh-tangguh harta pusaka sampai bertahun-tahun. Tak ada isu apa pun. Tapi kalau ada isu, boleh tangguh lah. Ya tak? Ya. Dan dulu memang di kampung kami, Tok Lebay tu suruh hold dulu lah after 100 kematian. Pasal nak tahlil lah, nak itu, nak ini. Lepas 100 hari baru dia bagi. Memang di kampung kami ada kepala seorang dulu yang tukang bagi ni. Kalau panggil dia awal-awal, memang kena marah lah. Jangan bagi dulu, dia kata. Perhabis 100 hari dulu. Buat jamuan dulu. Jamuan dulu kan. Dia bukan mengaji pun. Ya. Tak apa, tak ada isu, boleh bagi tu. Hari ni mati malah nak bagi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi bagi settle dulu lah hutang-hutang dia apa gitu ini. Ya. Dan kalau ada hutang yang tidak terlunas, mesti diselesaikan. Ada sahabat Nabi tuan-tuan, bila dia meninggal, anak dia tahan harta faraid sampai 3 or 4 years. Kerana bapak dia ni banyak hutang. Dia businessman. Ya. Zubair bin Awam namanya. Tak silap saya. Jadi dia banyak hutang kerana perniagaan. Anak dia nak kena cari. Dengan siapa lagi bapak dia berhutang? Makan 2-3 tahun. Dah selesai semua hutang bapaknya, baru dia bahagikan faraid kepada waris-waris yang berhak. Memang kena selesai hutang dulu. Ya. Memang kita kena bagi cepatlah. Jangan tangguh-tangguh, tak ada apa-apa isu. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu, hold lah dulu. Tengoklah macam mana kan. Kena ada ilmu bab tu. Kalau saja-saja hold, tak boleh juga tuan. Mungkin kita tak ada masalah, tapi dengan waris-waris yang lain, kerana dia nak guna piti, pok kita mati ada tinggal piti. Tahu piti? Duit lah. Ya tak? Kalau tak nak bahagi harta-harta yang kasar-kasar, tanah, rumah, bagi dulu duit lebih tu, member nak guna tu. Bagus. Satu perkara yang baik. Tapi ada juga setengah-setengah ni, dia buat tak erti bila yang lain minta kan, atau
suruh supaya cepat bagi, oh lorak dia kata, relax, pok baru mati je. Tak betul tu, salah tu. Nak cerita kena bagilah harta tu. Kan? Hutang mesti diselesaikan. Itu Nabi kata, kalau mau mati ada hutang, macam mana? Selesai tak? Dia kata selesai. Nabi kata, fadainullah ahaqqu ayyuqda anhu. Maka hutang Allah lebih-lebih lagi kamu kena selesaikan. Puasa nazar tu, nazar ni hutang Allah lah. Betul tak? Puasa wajib. Benda-benda wajib ni kalau kita tak buat, dikira berhutang dengan Allah. Dalam konteks ni puasa lah. Dan begitu juga dengan hutang-hutang yang lain. Kira hutang Allah tu. Ada zakat yang kita nak kena tunaikan, tiba-tiba kita tak tunaikan, wajib tunaikan, dia dikira sebagai hutang Allah. Dan benda yang sama juga semayang, walaupun hadir dalam bab puasa, tapi diguna pakai dalam bab-bab yang lain. Semayang pun sama juga, kita tak semayang fardu, maka dikira hutang kepada Allah, dan based on that hadis mesti ditunaikan lah. Dua. Jadi pujian ulama yang kata wajib qada tu very strong, kena qada. Betul tak? Sebab tu majoriti berpapak begitu, dan itu yang kita amalkan. Hatta saya personally pun saya kata kena qada. Oh, saya 20 tahun tak semayang, Ustaz. Qada lah sikit-sikit. Janji kita buat. Dan jangan ambil ringan. Oh, semayang sunat tak boleh buat, Ustaz. Saya ada dengar juga Ustaz kata, kalau kita ada semayang fardu, wajib buat fardu. Hak sunat tak boleh buat. Memang ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi sebagai yang lain mengatakan bahawa fardu qada juga, hak sunat pun buat juga. Kerana qada fardu ni zanni, khilaf. Adapun semayang sunat dia tidak ada khilaf, dia qat'i. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, semayang sunat ni menampung yang fardu. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi salatuhu fa in tuqisa min faridatihi syai'un qala Allahu li malaikatihi unzuru li 'abdi hal min tatawwu' fa yukmal bihi faridatuhu summa kadzalika zakah summa jarah hisabuhu 'ala zalik. Kama qala. Itu hadis yang very famous, hadis Abi Dawud daripada Tamim Ad-Dari, daripada Abi Hurairah. Nabi kata awal-awal yang akan dihisab ke atas anak Adam ialah sembahyangnya. Bila semayang fardu dia ada problem, tak cukup, kata Nabi, untuk kisah min faridatihi syai'un, ada kekurangan dari sudut semayang fardunya. Boleh jadi semayang fardu dia tak cukup, boleh jadi semayang fardu dia tidak sempurna, buat dah tapi ada kekurangan di sana sini, tak sempurna, tak khusyuk. Maka Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat je, mu tengok hamba aku ni ada yang ibadat sunat tak? Kalau semayang ada semayang sunat tak? Kalau zakat ada sedekah sunat tak? Kalau haji ada haji sunat atau umrah tak untuk dia cover? Maka disempurnakan yang fardu yang miss tadi tu dengan ibadah sunnah yang lain. Dan selepas itu dihitunglah hitungan amalan yang lain, kata Nabi. Jadi semayang sunat ada function dia juga, nak tampung hak fardu. Jadi qada pun ya, sunat pun buat juga. Ini siapa kadang-kadang kita tengok over juga, siapa semayang sunat nak suruh fardu berlaku, niat fardu berlaku, hatta tarawih pun niat fardu. Tarawih niat lah macam biasa, after that buatlah fardu. Jangan duk campur aduk begitu kan. Tapi memang ada ulama yang kata mesti semayang fardu sahaja, sunat tak boleh. Tapi ada yang lain mengatakan bahawa tidak sedemikian, qada tapi at the same time buat hak sunat. Dan itu kita lihat yang the best, yang sepatut kita lakukan. Nampak? Jadi banyak ulama kata begitu. Tapi ada segelintir kata tak payah qada, hak tinggal dengan sengaja ni. Pertama dia kata tidak ada dalil in spesifik, qiyas saja. Qiyas tu pun dalil juga, tapi hadis Nabi tak ada. Nabi semayang berapa lama? Nabi semayang ni 23 tahun Nabi jadi Nabi lah, 23 years. 23 years Nabi jadi Nabi tu, semayang telah difardukan. Jangan ingat semayang fardu ni hanya bermula pada malam Isra dan Mi'raj. Tak, semayang fardu telah dimulakan ketika Nabi jadi Nabi balik daripada Gua Hira. Masa Nabi di Gua Hira, Nabi jadi Nabi, turun ayat Iqra' tu, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu Nabi jadi Nabi. Nabi lari balik rumah dia, turun ayat yang kedua, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu ayat fardu semayang. Cuma bukan semayang 5 waktu, semayang qiyamul lail.
11 tahun Nabi semayang qiyamul lail bersama sahabatnya. Wajib. Ya. Dan sekurang-kurangnya menurut pendapat sebahagian besar para ulama, 1 rakaat atau 2 rakaat pada malam hari. Ada yang kata juga 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Adalah beberapa teori. Tapi nak cerita begitu ya. After ya ayuhal mudaththir turun ya ayuhal muzammil pula. Qumil laila illa qalila. Lagilah Allah Taala suruh qiyamul lail. Jadi memang semayang fardu daripada Nabi jadi Nabi tuan, yang fardu ni. Cuma tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke-11 Hijriah. Sampai tahun ke-11 kenabian. 1 year before Nabi berhijrah baru difardukan semayang 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi jangan kita ingat semayang fardu start Isra' Mi'raj. Tak, semayang fardu start Nabi jadi Nabi tu. Cuma hak ni semayang qiyamul lail ataupun sebahagian siang, sebahagian malam, dua-dua. Bila Isra' Mi'raj 5 waktu. Jadi kalau campur semua dakwah Rasulullah, 23 tahun Nabi semayang. Dan ramai sahabat ataupun ada kes beberapa orang sahabat pergi jumpa Nabi bertaubat di atas kesilapan dan kesalahan dia yang lalu. Tapi tak ada riwayat Nabi suruh mereka qada semayang mereka tinggalkan. Dan Nabi tak pernah siasat pun. Mu dulu semayang kau macam mana? Qada? Tak ada. Ya. As-sahabah yatafawatuna fi imanihim wa amalihim. Kata para ulama kita, sahabat ni berbeza-beza iman dan amal mereka. Jangan ingat sahabat Nabi ni semua TikTok belaka buat semayang ni. Sebahagian mereka tak okey, and then dia bertaubat. Tapi Nabi tak pernah semok latar belakang ibadah mereka. Of course lah semayang. Kalau wajib qada tuan, nescaya Nabi akan semok semayang sahabat. Mu dulu masa mu tak okey dulu mu semayang ni macam mana? Ada mu tinggal tak? Logically kita akan kata begitu. Tak ada, Nabi tak semok. Ya. Jadi dia kata tak payah qada. Ya, tak boleh guna qiyas bab ni. Ya. Dan yang kata begitu juga tokoh-tokoh besar. Mungkin tak ramai tapi tokoh-tokoh besar. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi kata tak payah qada. Ulama besar tuan. Dan pendapat beliau disokong oleh Qardawi. Qardawi kata hujah Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Dia kata wajhul muta'ayyan. Satu wajah yang bagus. Mana justifikasi dia, alasan dia, dalil yang dia bawa itu satu benda yang bagus. Soal kita tak terima soal nombor 2. Tapi kita mengiktiraflah keilmuan dan keulamakan beliau. Ya tak? Takkan ulama ni ikut orang lain. Dia ada ilmu dan perujahan dia sendiri. Terpulang dah kan? Ya. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pun berpendapat benda yang sama. Dan kalau kita lihat fatwa-fatwa semasa lah, macam fatwa Saudi, dia memang kata tak wajib. Sebab Saudi ni memang banyak ikut Ibn Taymiyah, Bin Baz, ya, Ibn Utsaimin. Tapi nak cerita begitu, ada khilaf lah sikit sebanyak. Dan Qardawi tuan-tuan antara ulama yang tegah dalam bab khilaf-khilaf ni. Dia kata bab khilaf ni kita jangan duk straight sangat. La nuhilu at-turab ala masailil khilaf. Jangan kita duk bertegang sangat babak khilaf muktabar seumpama ini. Kerana mungkin ada sebahagian perlu kepada pendapat-pendapat yang ini. Ya tak? Mungkin kita tidak tahu. Kalau Hanabilah lagi orang kata apa, lagi strong ataupun lagi tegaslah dia punya hujah. Hanabilah kata orang yang tidak semayang kafir. Memanglah tuan-tuan, kalau tinggal semayang dengan sengaja, kalau kita menafikan hukum semayang, sepakat ulama kafir. Tapi kalau dia tak semayang sebab malah, majoriti ulama kata tidak kafir. Tapi segelintir ulama, termasuk extended dalam mazhab Hanbali tuan, orang tinggal semayang dia kafir, keluar dari Islam. Dan bila dia balik kepada semayang, dia sumpama orang yang kafir masuk Islam, tak payah qada. Ya tak? Sebab itu Hanabilah, ulama-ulama Hanbali lah khususnya, kalau orang tu tinggal semayang memang kena hudud. Macam ulama lain juga, macam Syafi'i kan, tinggal semayang hudud. Apa dia hudud dalam mazhab Syafi'i? Kalau orang tinggal semayang, bunuh. Hanbali pun bunuh juga. Tapi Syafi'i qutila musliman, dibunuh sebagai seorang Islam. Sebab dia tak menafikan hukum semayang, dia hanya malah nak semayang. Dia masih muslim, tapi hendaklah dibunuh di atas di bawah surat hudud. Tapi qutila musliman, dia masih orang Islam. Apa maksudnya? Yuksal, dia dimandikan.
Yukafan, dia dikafankan. Wa yusalla alaihi, disolatkan ke atasnya. Wa yudfan fi maqabiril muslimin, dan hendaklah dia disolatkan di kubur-kubur orang Islam. Tapi kalau Hanabilah, la, qutila kafiran, dia dibunuh sebagai orang kafir. La yughassal, dia tidak dimandikan. La yukafan, dia tidak dikafankan. Wala yuqbar fi maqabiril muslimin, dia tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Lepas tu dia kata orang tinggal sembahyang. Dan itu juga sebenarnya pendapat sebahagian pada sahabat Nabi. Ya, kalau kita lihat ada sahabat Nabi dah agak tegas dapat sembahyang ni. Nak cerita begitulah. Ya. Jadi kita nampaklah kan. Ya. Keadaannya begitu. Ya. Isyak kan? Jauh pergi tu. Tak tahulah macam mana boleh pergi sampai sembahyang qadha apa gitu ni. Tinggal ayat kan. Balik sikit, ke depan balik. Belum apa bab sembahyang tu bab apa? Lepas tu kalau kita belajar buku-buku syarak lah, khusus buku-buku hukum hakam, buku fiqh kan, Qardawi antara the best. Hujahan beliau, huraian beliau, explanation beliau. Dan dia antara intermediate, moderate. Nak kata berat doa pun dok, nak kata ringan doa pun dok. Dia meletakkan satu hukum betul-betul di tempatnya. Kalau ijma' sepakat, no tolerant. Tak ada tolerant. Tapi dalam isu-isu yang tidak ada kesepakatan, tak ada ijma', dia terbuka kepada perselisihan di sana sini, dan terbuka juga kepada perdebatan. Awak ada hujah? Okey, come forward, go for it. Awak ada justifikasi alasan-alasan tertentu, dan dia beri kebebasan untuk orang berpentahlah di petak ilmu dengan cara yang sihat. Tak ada tuduh-menuduh, tak ada hentam-menghentam, tak ada kutuk-mengutuk, tak? Ya. Dia mengajak orang supaya orang kata apa, menguraikan satu perkara dalam konteks yang sebenar. Back to basis. Dalil Quran, dalil hadis Nabi, praktikal salafus soleh macam mana, dan terpulanglah kepada pendapat masing-masing. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan jelas menurut nanah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu beliau diterima di seluruh dunia. Qardawi ni tuan. Mana dunia yang tak pakai pendapat dia? Malaysia? Berlambak tuan. Ya. Tapi saya fortunately lah, saya rasa bertuah juga. Pasal saya pernah duduk di majlis beliau pada tahun 1997. Masa tu Pusat Islam buat anjuran convention ekonomi Islam sedunia ke, saya tak tahulah, tapi dia buat seminar atau convention Islamic ekonomi di Pusat Islam di Kuala Lumpur. Saya ingat dia punya joint venture dengan UAE juga kot. Jadi budak-budak UAE memang UAE hantar pergilah berapa buah bas, saya pun ikut sekali sebab saya nak tengok Qardawi dengan lebih dekat. Tahun 1997 kita tengok dalam TV, nampak macam dia muda lagi. Rupanya bila berhadapan, oh tua dah masa tu. Masa tu dia umur baru dalam 70. Masa tu 70 lebih sikit. Tapi dia nampak macam tua, pakai tongkat. Ya. Dan dia sebenarnya AJK fatwa dunia banyak lah. Dia AJK fatwa Qatar. Di Europe dia AJK fatwa Europe. Fatwa dia guna pakai secara mudah. Kerana dia antara yang banyak beri pendapat yang relevan dengan kehidupan semasa. Kita hari ni pun banyak pakai dia. Banyak pakai. Bab muamalat banyak pakai dia. Kerana dia banyak bagi istiad-istiad dan pendapat-pendapat yang baru. Baik. Jadi nak cerita balik pada tadi lah, kumpulan tadi kan, aliran tadi. Masing-masing memang orang akan menyokong pendapat masing-masing. Berbeza, tidak ada masalah sama sekali. Itu poin dia. Ya. Selagi mana dia diluruskan dengan baik dan mempunyai sikap-sikap yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Back to basis. Ajaran Islam yang sebenar. Ya. Jadi orang Yahudi kata, jadilah kamu Yahudi, jadilah kamu Nasara. Nasrani kata begitu, Yahudi kata begitu. Masing-masing nak ajak orang kepada kumpulan masing-masing. Tahtadu, nescaya kamu akan boleh hidayah. Oh, ya. Tapi Allah Ta'ala kata, qul, katakan wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. No Yahudi, no Nasrani.
Habis tu apa yang okey? Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim? Agama tauhid. Itu juga merujuk kepada agama Nabi Muhammad SAW dan seluruh perambatan terdahulu. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut sini agama Nabi Adam, agama Nabi Shu'aib, agama Nabi Nuh, cukup dengan sebut Ibrahim. Ya. Kerana orang Yahudi dan Nasrani ni, dia sebenarnya asal dia satu je. Sebab tu dulu disebut sebagai Ahlul Kitab. Semua pergi kepada anak beranak Nabi Yaqub. At the end dia pergi juga kepada Nabi Ibrahim AS. Pasal Nabi Yaqub anak Nabi Ibrahim. Ya. Pergi situ belakang. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata, tak. Ibrahim hak asal dulu, hak betul. Hanifah. Agama Hanif. Hanif ni masuk lurus. Ya. Lurus to the God. Lurus kepada Allah. Hanif ni mana lurus. Ya. Mana mustaqim. Ya. Islam jugalah kan. Cuma istilah pada agama Ibrahim dulu dia panggil agama Hanif. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang-orang yang musyrikin. Ya. Sebab Yahudi dan Nasara dia musyrikin. Ya. Dia dalam konteks musyrikin. Yahudi dia mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Nasara mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Dia pun musyrik sebenarnya. Di samping kepercayaan lain. Bukan hanya nampak ketuhanan, tapi nampak benda-benda gaib. Ya. Benda tu boleh mempengaruhi hidup kita, benda tu boleh mempengaruhi rezeki kita, benda tu boleh mempengaruhi anak kita. Itu semua bermasalah juga dari sudut ketauhidan sebenarnya. Memanglah banyak benda directly macam menjadikan orang lain sebagai Tuhan, tu directly. Tapi ada benda indirectly juga menyentuh isu-isu tauhid umpamanya. Ya. Baik. Jadi habis ayat tu 135. Ada lagi lah perkara yang penting, mungkin saya boleh sebut ada kuliah akan datang. Ada soalan nak tanya tak? Habis buat kotor semayang lah malam ni. Ada soalan? Ada tanya apa-apa? Tak ada soalan malam ni? Oh. Haji Ma'in mana Haji Ma'in? Tak ada malam ni? Oh, tak ada orang belanja minum teh malam ni? Ya. Ya. Okey. Saya tak faham tu. Tak faham dan tidak dengar. Lagi sekali. Katalah hari ni hari Isnin. Alright. Tadi malam sampai Isyak tak sembahyang. Dia lupa ke macam mana? Sengajalah dia kata. Okey, dia sengaja. Esok dia nak sembahyang pagi. Dia kata, adakah boleh dia sembahyang Isyak pagi tu? Sebab esok kita. Oh, awal-awal lagi dia kata dia nak sembahyang Isyak esok pagi. Itu dia kira meninggalkan sembahyang dengan sengaja, berdosa besar. Dan dia wajib qada kalau dia tinggalkan. Oh, sekarang kan Isyak dah kan? Malah maya malam ni, maya pagi esok lah, jamu subuh dah tu. Mana ada je jamu Isyak dengan subuh. Niat tak sah sembahyang, tak boleh lah. Dari lain esok tu kan. Ya. Niat tak nak buat satu ibadah fardu, sebenarnya ulama khilaf. Kalau kita niat nak buat benda jahat ataupun tak nak buat perintah Allah, dah berdosa ke belum berdosa? Sebagai ulama kata dah berdosa. Mu niat nak buat benda tak baik ataupun mu niat nak tinggal perintah Tuhan, niat awal-awal tak semaya dah, tak semaya malam ni, maya bagi esok dengan subuh. Suka-suka dia. Sebagai ulama kata dah berdosa tau. Ya. Tapi sebagai lain kata tak dosa lagi. Siapa awak tinggal sembahyang, awak tinggal tu baru berdosa. Adalah dalil masing-masing. Tapi cerita dah tak boleh lah. Mana boleh awak niat nak sembahyang esok di luar sembahyang, niat nak sembahyang tapi di luar waktunya, mana boleh. Inna solata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Soal ni insya-Allah Taala kata sembahyang ni ada waktu dia. Dan kita tak boleh sembahyang di luar waktunya dengan sengaja, melainkan dengan sebab tadi ya, tertidur atau terlupa. Ya. Tapi kalau awal-awal tak boleh ya. In case dah dia tinggal juga, dah niat dah malam maya malam ni. Esok pagi dia kena sembahyang juga hukum mana pun. Mana dia bangun pagi tu dia sembahyang. Tapi niat kita awal tak boleh lah. Ya. Dan dia berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Bila dia berdosa kerana niat awal-awal, kemudian berdosa juga kerana meninggalkannya. Jadi cerita dia macam tu lah. Tak boleh ya.
Ada juga macam tu kan. Okey, isyak ni tuan-tuan nak bawa kepada subuh ni dia agak problem. Bukan agak problem, memang problem lah, sebab isyak ni dia tak boleh digabungkan dengan subuh. Sembayang ni ada kita boleh gabung, jamak Zuhur dengan Asar, Asar dengan Zuhur, ataupun Maghrib dengan Isyak, Isyak dengan Maghrib, takdim takhir tu kan ya. Tapi subuh the only prayer yang tak boleh dijamakkan. Subuh dia independently, dia seorang-seorang je, dia tak boleh jamak takdim takhir apa, tak ada ya. Kalau Maghrib lah, contoh Maghrib kan, untuk semaya Maghrib nak maya isu karang lah. Kalau dia tak nak sembahyang tu, mungkin ada sebab-sebab tertentu, dia terlalu penat, ataupun boleh jadi juga terlalu sibuk. Sebenarnya ada karusak untuk jamak. Jamak ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dalam fiqh kan, dalam setengah-setengah keadaan kita boleh jamak. Jamak ni dia tak macam qasar. Qasar hanya untuk musafir saja. Tapi jamak tuan-tuan, boleh jamak kerana musafir lah, of course lah ya. Boleh jamak juga kerana hujan. Ada riwayat Nabi jamak hujan tuan-tuan. Tapi kita tak pernah buat kan. Boleh aja buat jamak ketika hujan. Tapi boleh Wahabi tak ada pakai. Ya tak? Boleh kata gitu. Masuk dalam Facebook nanti boleh sama saya pula. Ego kau ya. Tapi boleh buat begitu kan. Dia ada slot anjuran majlis agama hatta daripada muftinya supaya dijamak ketika hujan. Jadi imam-imam dia memang tahu cara nak jamak ketika hujan. Ini kalau kita saya rasa tanya imam tak tahu jamak ketika hujan macam mana ni, syarat-syaratnya, tata caranya tahu tak? Nanti saya explain next time ya. Hujan boleh jamak. Ya. Boleh juga jamak ketika sakit. Boleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa lama dia kata boleh jamak kerana sakit, fatwa baru dia kata tak boleh jamak kerana sakit. Tapi fatwa tu tidak diterima oleh ulama-ulama Syafi'i yang kemudian. Yang diangkat adalah fatwa dia yang lama, boleh jamak kerana sakit. Sakit boleh jamak tuan. Ya. Tapi sebaik-baiknya kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan jangan jamak betul-betul jamak. Walaupun ada ulama yang kata harus, tapi sebagai kata tak harus juga. Tuan-tuan buat jamak suri dia panggil. Melewatkan sembahyang yang pertama, mengawalkan sembahyang kedua. Dan saya secara peribadi memang saya mengamalkannya. Bukan kerana sakit lah, kadang kerana hal tertentu. Saya jamak suri dia panggil. Mana sembahyang yang pertama hujung waktu, sembahyang kedua awal waktu. Asal sekarang 42, 44 macam tu kan contohnya. Pukul 4.30 mai Zuhur. Nganga habis mai Zuhur, masuk waktu asar. Sembahyang asar. Itu juga disebut sebagai jamak sebenarnya. Tapi dia panggil jamak suri. Jamak yang bukan betul-betul jamak. Jadi kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak jamak macam biasa pun ada karusak, ada ulama kata boleh. Tapi sebagai menggalakkan kita buat jamak suri, melewatkan sembahyang pertama, mengawalkan sembahyang tak awal. Cerita dia macam tu. Sakit memang boleh lah. Nak jamak betul-betul kau, nak jamak suri kau, ada karusak. Dan satu lagi juga ialah jamak kerana kesibukan. Dia panggil al-jam'u lisyughul. Jamak kerana betul-betul sibuk. Boleh ada sibuk kerana urusan-urusan tertentu, boleh. Tapi tak boleh lah hari ni sibuk, hari ni jamak. Esok sibuk, esok jamak. Lusa sibuk, lusa jamak. Oh, hari-hari dia jamak. Janganlah begitu. Mana once while. Once while. Boleh tuan-tuan jamak kerana kesibukan. Oh, hari ni saya kenduri kahwin. Sibuk tu kan kalau nguruskan kenduri ni kan. Saya personally mengakuinya. Memang sibuk. Kan? Nak cari masa tu tak dan. Ya. Sibuk kerana menguruskan pilihan raya. Ya, saya pernah jadi ketua pilihan raya di sekolah saya. Sibuk untuk sama nak sembahyang pun tak dan. Tapi dan juga lah sembahyang ujung-ujung. Ada waktu kita sibuk-sibuk sungguh tuan. Boleh once while. Orang menego sibuk boleh jamak. Tapi once while. Jangan hantar hari-hari berniaga, hari nak jamak pasal sibuk. Sibuk ni harus, tapi keringanannya itu tidaklah setiap masa. Once while. 4 kan? Dan yang kelima tuan-tuan, boleh juga jamak saja-saja. Saja-saja nak jamak. Boleh. Setahun sekali atau 2 kali. Boleh. Dah ada pendapat yang memberi, dah ada ulama yang beri pendapat sedemikian dan diakui oleh ulama-ulama lain termasuk ulama Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi, ulama nombor 1 mazhab Syafi'i ni, dalam buku beliau Al-Majmu', dia juga memasukkan pendapat itu. Mana dia bersetuju, walaupun dia tak galak kan, masuk ada. Mana kalau kita saja-saja nak jamak, boleh juga, tapi sekali-sekala lah. Ala kulli hal,
Kalau semayang yang boleh dijamak tu, kalau ada alasan-alasan yang saya sebut tadi, awaklah ukur diri awak sendiri. Ibadah ni kita dengan Tuhan, tak ada siapa boleh ukur pun. Ya, kalau ada alasan-alasan yang seperti tadi, ya, tuan-tuan boleh aja jamak. Jadi kalau ni cerita beginilah, tuan-tuan terlalu penat, tuan-tuan jamak aja. Boleh je jamak kerana penat ni. Tapi jangan hari-hari pula, hari ni penat jamak, lusa penat jamak. Oh, letih macam tu. Ya. Mana boleh tuan-tuan, aku nak jamak lah Zuhur dan Asar. Tidurlah, dah balik kerja letih sangat, kau sakit urat macam mana kan. One. Tuan-tuan jamak aja. Tapi syok bawa subuh, tak ada toleran lah, tak boleh. Kukuk mana pun kena semayang. Tidurlah dulu, bangunlah sekarang pukul 4:45 pagi, semayang. Sebab isyak kan panjang. Kalau penat berdoa, tak payahlah semayang dulu, tidurlah. Tapi kalau semayang yang boleh dijamak tu, Zuhur Asar, Maghrib Isyak, ada keharusan. Sama ada nak takdimkan, nak takhir. Dia ruang-ruang yang ada rukhsah dalam semayang ni untuk kepentingan diri kita dah, ya. Dan ulama telah memberi pendapat yang terbaik sekali dalam bab ni. Ada benda dia ada keharusan di sana sini, boleh kita amalkan, ya. Cerita dia begitulah, insya-Allah taala. Cukup tu. Ada tanya lagi? Niat dia masuk ke jamak ke ataupun Niat tak ada jamak, pasal itu bukan jamak. Ya. Ya, jamak suri ni disebut sebagai deskriptif jamak. Jamak yang bukan betul-betul jamak. Niat Zuhur macam biasa kerana kita masih solat dalam waktunya. Asar macam biasalah. Dia disebut jamak kerana dia berdekatan. Ujung-ujung tu sama. Berarti dia disebut sebagai jamak gambaran. Dia bukan jamak, tapi gambarannya seakan-akan jamak. Ya, insya-Allah taala. Cukup setakat tu. Aku Al-Qazal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung majlis kita atas kafarah Rasulullah.